InsyaAllah. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini. Kita sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat. Dan takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wa istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati, semuliakan Qadir Tuan Imam kita, lupa juga semuliakan Tuan Bilal, semuanya pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi-tinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini sekali lagi Allah taala mengizinkan pertemuan kita untuk kita menyambung pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini kita dah masuk bab yang baru, babu sitri auratil muslimin wa nahi an isya'atiha bighairi daruratin. Bab pada menyatakan menutup keaiban orang-orang Islam dan tegahan daripada mendedahkan tanpa ada sesuatu yang darurat, tanpa ada sesuatu yang memaksa. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin. Telah berkatalah oleh musannif tanpa pengarang kitab, mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertujuan untuk membentuk masyarakat yang aman damai dan suasana yang tenteram. Justru umat Islam diharamkan daripada menimbulkan gejala fitnah dalam masyarakat dan mendedahkan keburukan orang lain,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu bil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Jadi Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita lah, sesiapa yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk, yang tak elok lah, ataupun tuduhan yang palsu, yang sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana berlaku pada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidatina Aisyah sendiri pernah difitnah oleh orang-orang munafik, ketika kalungnya terjatuh atau rantainya terjatuhlah dalam sapi ketika nak balik ke Madinah. Kisah tu disebut dalam surah An-Nur. Panjanglah kisah tu, di mana Aisyah telah pun terjatuh, dia punya, ada menyatakan rantai dia, menyatakan kalung dia jatuh, jadi dia telah tercicir lah. Jadi rombongan Nabi dan juga para sahabat yang lain semuanya telah bertolak balik ke Madinah. Jadi dia mencari kalung tadi yang jatuh tadi, akhirnya berjumpa lah. Bila jumpa, maka dia dapati rombongan Nabi dan juga para sahabat yang lain semuanya telah pun bertolak kembali ke Madinah. Maka dia menunggu-nunggu kalau ada orang yang lalu. Sampailah satu ketika, lalulah seorang laki-laki yang bernama Safwan. Safwan ni salah seorang pada tentera Islam lah. Dia ni memang biasanya dia akan ada riwayatkan dia pun tercicir, kan, dia pun mencari barang yang tercicir, maka dia pun tertinggal dalam rombongan tadi. Ada riwayat menyatakan bahawa dia ni ditugaskan untuk mencari barang-barang yang tercicir, yang kemungkinan ada yang tertinggal di kalangan para sahabat. Jadi kisah ni berlaku selepas daripada perangan Bani Mustalik. Sebutkan dalam syarah kitab dia, sebut dalam tafsir pun disebut dalam peperangan Bani Mustalik, ketika balik dan berpeperangan tadi lah, itu yang berlaku tu. Kisahnya panjang lah. Aisyah pada masanya, jadi Safwan pun diambil oleh Aisyah untuk dibawa balik ke Madinah. Jadi Safwan ada 2 ekor kuda. Jadi satu kuda untuk dia dan satu kuda untuk Aisyah. Jadi dibawa balik. Jadi bila sampai ke Madinah, maka berlakulah fitnah yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah ketua munafik. Aisyah masa tu dia tak tahu dia difitnah. Dia anggap benda itu sama biasa aja. Sehinggalah satu ketika tuan-tuan, dia mengajak seorang daripada sahabat dia untuk keluar melakukan qada hajat. Dia ikut pada adat tradisi Arab masa itu. Jadi tempat qada hajat tu masih lagi tak macam sekarang lah. Maknanya tandas toilet tu ada dalam rumah. Masa tu tidak ada toilet dalam rumah. Jadi kalau nak buang air tu mestilah pergi jauh, kan, jauh daripada penempatan orang ramai. Macam tu. Itulah yang berlaku dengan Aisyah juga. Dia cari tempat yang jauh lah untuk dia qada hajat dia. Dia bawa seorang teman dia. Macam tu. Tak macam mana, telah ketika dia bawa kawan tadi untuk qada hajat tadi, tiba-tiba ada sesuatu benda yang terjatuh ataupun tercicir lah. Jadi teman dia tadi dia mengutuk seorang lelaki bernama Mistah. Mistah ini dia seorang lelaki yang termasuk golongan munafik yang
suka menyebarkan benda-benda fitnah. Dia juga menyebarkan fitnah yang berlaku pada Sayyidatina Aisyah. Macam tu. Ya, maka dia kata celakalah Mistah, dia kata. Celakalah Mistah. Kenapa? Maka Aisyah tanya, kenapa engkau mengutuk seorang lelaki-lelaki yang terlibat dalam peperangan Badar? Kenapa kamu kutuk dia? Kamu tak tahu ke cerita apa yang berlaku, Aisyah? Saya tak tahu. Maka dia pun bukalah cerita dia, apa yang berlaku pada dia. Dia tak tahu dia difitnah. Bila dia tahu dia fitnah, maka dia balik, maka dia pun menangis, kan? Menangis tak habis-habis lah, menangis kerana kecewa dan duka cita lah terhadap apa yang berlaku pada dia, macam tu. Kan? Dan Nabi pun dah tahu dah cerita tadi, berkenaan cerita tadi, apa yang berlaku pada isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tadi. Nabi pun tak boleh nak buat apa. Nak buat apa? Kan? Sehinggalah berlalu masa yang lama sehinggalah turun ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu wajha tadilah. Kan? Maka tu lah panjanglah kisah dia sebut dalam surah An-Nur tu berkenaan fitnah ini. Sebabnya kita nak lah orang kata sebaik-baiknya kita mengelakkanlah daripada fitnah, dan kita kalau boleh jangan termasuk dalam golongan orang-orang yang menyebarkan fitnah, kerana sudah tentu nanti kita akan mendapat azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau disebut dalam kitab ini, dia kata qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu inni bari'atun la tusaddiquni bizalika. Dia kata, aku katakan bagi kamu, sesungguhnya aku berlepas diri. Allah Ta'ala mengetahui sesungguhnya aku ni bersih. Dia kata dia bersih. Aisyah sendiri menyatakan dia bersih. Ada orang menuduh dia macam-macam lah berkenaan dengan kisah dengan Safwan tadi. Maka dia kata qultu lakum inni bari'atun wallahi ya'lamu inni bari'atun la tusaddiquni bizalika. Dia kata sesungguhnya aku adalah orang yang bersih. Allah Ta'ala tahu sesungguhnya aku orang yang bersih. Aisyah dia mengaku dia sendiri dia bersih. Dia tak ada buat benda yang tak elok dengan Safwan tadi. Tapi orang-orang munafik tadilah tuan-tuan yang menyebarkan fitnah yang berlaku antara dia dengan Safwan tadi. Kan? Pernah berlaku ketika sebelumnya turun ayat tadi, dia kata falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qalasa dami hatta ma uhissa minhu qatrah. Maka tak terkala Rasulullah sallam ketika Nabi Muhammad SAW berkata, apa kata Aisyah Nabi pada Aisyah, dia kata amma ba'du ya Aisyah fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah wa in kunti amamti bizambin fastaghfirillah wa tubu ilaih. Pernah Nabi SAW berkata kepada Aisyah, dia kata, adapun surah itu wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang berita tentang engkau demikian. Maka jikalau engkau tu orang yang bersih, dia kata, kan, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membersihkan kau. Maka jikalau engkau tu orang yang berdosa, fastaghfirillah, maka hendaklah kamu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Watubi ilaih, dan bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Fa'inan abda iza iqtarafa bizambi summa taba ila Allah taballahu alaih. Maka sesungguhnya hamba tadi apabila dia mengaku dosa dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan Allah Taala akan menerima taubat dia. Ini ucapan yang Nabi sendiri bagi kepada Aisyah, isteri baginda Rasulullah SAW.
Mana Nabi pun Nabi pun tidak ada satu keputusan berkenaan isteri dia. Dia hanya dapat berita begini aja berkenaan dia dengan Safwan tadilah. Ketika Aisyah dibawa balik oleh Safwan menaiki unta yang berlainan tadi. Dia kata, maka Nabi kata, kalau engkau bersih, mudah-mudahan Allah membersihkan kau. Kalau engkau berdosa, maka Nabi kata, kau mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi ketika Aisyah tadi dengar peristiwa tadi daripada Nabi, kata-kata Rasulullah SAW tadi, apa kata Aisyah? Dia kata, faqultu li abi, maka aku berkata kepada bapaku, dia kata, ajib Rasulullah bima qala. Aisyah berkata kepada bapanya, iaitu Sayyidina Abu Bakar, dia kata, ajib ya Rasulullah, jawab olehmu wahai ayahku akan persoalan yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Qala, maka berkatalah ayah dia kata, wallah ma adri ma aqulu li Rasulillah sallam. Abu Bakar kata, aku tak tahu apa benda aku nak jawab, dia kata. Dia kata, aku tak tahu. Abu Bakar kata, kan Abu Bakar kan menantu, dia punya menantu kan Rasulullah. Dia Bakar kata, aku pun tak tahu macam mana nak balas jawapan Nabi tadi tentang apa yang Nabi telah lontarkan tadi, dia kata. Kemudian Aisyah kata, faqultu li ummi ajibi Rasulullah. Maka dia kata, Aisyah pula kata pada ibu dia, wahai ibuku, jawab olehmu akan apa yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Maka apa kata ibunya? Qalat ma adri ma aqulu li Rasulullah. Dia kata, aku pun tak tahu apa nak jawab ni. Jadi kan, qalat, maka kata Aisyah, dia kata, faqultu ana jariyatun hadisatun sinni la aqra'u katsiran minal Quran. Dia kata, sesungguhnya aku ni merupakan budak yang mentah, dia kata, umur yang masih muda, dan aku tak tahu banyak berkenaan dengan Quran, dia kata. Inni wallah qad alimtu qad sami'tu hadzal hadis. Dan demi Allah, dia kata, sungguh telah aku tahu apa yang telah aku dengar tentang peristiwa tadi di hadzal hadis. Hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtuni bihi, sehingga kamu semua tetap benar tinggal pada tempat kamu, dan sesungguhnya mudah-mudahan Taala akan membersihkan diriku lah. Itu yang dikata tadi. Maka Aisyah dia kata, qultu lakum, dia kata, inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun ma tusaddiquni bizalika. Dia kata, sungguhnya aku orang yang bersih, aku bersih, Allah Ta'ala tahu aku ni orang bersih. Dia kata, walaupun tidak ada orang yang membenarkan aku, la tusaddiquni, walaupun tak ada siapa pun yang membenarkan aku tetap orang yang bersih. Dia kata, wal im taraftu lakum bi amri wallahu ya'lamu inni minhu bari'un. Dia kata, aku tahu aku ni orang bersih. Dan dia teringat akan firman Allah Ta'ala dalam surah Yusuf itu, fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Fasabrun jamil, maka sabar, naklah kau bersabar, sabar yang cantik. Wallahu musta'an, Allah Ta'ala itu yang akan membantu. Musta'an, tempat kamu memohon pertolongan. Ala ma tasifun, di atas apa yang mereka perkatakanlah terhadap diri kamu. Sehinggalah tuan-tuan, itulah ayat untuk membersihkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayat surah An-Nur ayat 11, ayat 12 dan sebagainya, panjanglah. Itulah sedikit berkenaan dengan ayat tadi, mukadimah kepada tajuk ini. Sebenarnya kita lihat satu hadis yang pertama malam ini, insya-Allah, hadis yang terima daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, qala la yasturu 'abdan fid dunya illa satarallahu yaumil qiyamah. Diterima hadis ini daripada hadis pertama ini, diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ta'ala telah meredha akan Abu Hurairah daripada Nabi SAW. Dia kata, la yasturu 'abdan, tiada menutup oleh seorang hamba akan hamba.
Tiada menutup seorang hamba akan keaiban seorang hamba yang lain di dunia, melainkan Allah Ta'ala akan menutup keaibannya di hari kiamat. Tiada menutup seorang hamba akan keaiban seorang hamba yang lain di dalam dunia ini, melainkan Allah Ta'ala menutup keaibannya di hari akhirat besok. Ini hadis merupakan orang kata satu hadis yang cantik lah pada kita, supaya kita menutuplah gesaan kepada kita untuk kita menutup mana-mana keaiban. Ini mana hukum hasan Nabi itulah. Hukum hasan Nabi itu mana kita janganlah buka keaiban orang lain. Sebab nanti kalau kita buka keaiban lain, sudah tentu kan Allah Ta'ala membuka keaiban kita. Jadi kalau kita menutup keaiban orang lain, maka Allah Ta'ala insya-Allah besok akan menutup segala keaiban-keaiban dan juga kelemahan kita. Macam tu. Okey. Cuma kita kena fahamlah. Dalam konteks contohnya puak puasa lain. Puak puasa mana orang yang diamanahkan oleh pihak berkuasa lah untuk menangkap seseorang yang membuat sesuatu kesilapan dan kesalahan. Okey. Itu lain. Itu memang dah tugas dia, arahan dia, perintah. Sebab mereka pun makan gaji kan, mereka diberi upah untuk menangkap. Kan? Sampai itu Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, wa'mur bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wal takum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu menjadi satu golongan yang mengajak perkara makruf dan mencegah kemungkaran. Betul tak? Itu memang dah sebut dalam Quran tadi. Cuma ayat tu masih lagi umum lah, adalah pembahasan berkenaan ayat tadi. Cuma dalam konteks macam ni kan, dalam konteks maknanya tak ada melibatkan pihak berkuasa, kita boleh tutup keaiban tadi, kita tutup lah macam tu. Tapi kalau benda tu dah sampai kepada pihak yang berkenaan, berwajib, pihak berwajib pula wajib menjalankan tugas tanggungjawab mereka, dan mereka menjalankan tugas pula orang kata lillahi ta'ala. Dia buat satu benda tadi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya benda tu jangan lagi orang kata merebak dan sebagainya. Sebab kalau pihak yang berkenaan berwajib tidak mencegah kemungkaran, sudah tentu nanti macam-macam pula komen pula. Macam-macam komen kan, beribu-ribu komen lah. Dia kata makan gaji buta lah kan, orang kata tak buat kerja, pemalas, macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan akan diberi pada pihak berkuasa pula. Gitu kan. Jadi mana pihak berkuasa kena tunaikan tanggungjawab dia. Selagi mana orang kata dia boleh menjalankan mengikut kepada akta bidang kuasa yang ada pada dia, maka dia jalankanlah tanggungjawab tadi. Bagi pihak kita pula, selagi kita boleh tutup keaiban itu, kita tutuplah. Jangan kita dedahkan keaiban itu. Macam tu. Tapi kalau kita dah tutup, masih lagi benda tu terbongkar, tu bukan tugas kita lagi lah. Itu tugas pihak yang berwajib, yang berkenaan dan sebagainya. Baik, perkara perencanaan pada hari pertama ini, pertama, Islam mengajak umatnya supaya tidak mendedahkan keburukan seorang kepada orang lain. Apalagi pada zaman sekarang kan, zaman yang orang kata begitu sains canggih ni kan. Sekali klik je, sekali boost sekali boost. Kalau internet tu kan dia boost kan, BOOST tu. Bila boost tu dia galakkan dia punya penyebaran tadi, makna orang tak tahu pun akan tahu. Satu dunia pun boleh tahu. Kerana kecanggihan zaman sekarang ini. Kadang dalam surat khabar pun tak keluar lagi, tapi kita dah tahu dah benda tadi kan, berita tadi kita dah tahu dah. Tengok kat MV pun kita dah tahu dah. Kita tengok dalam grup WhatsApp pun kita dah tahu dah. Dalam berita tak keluar lagi tu. Maknanya kata kecepatan, kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, kita dapat berita begitu cepat dan pantas. Macam tu. Jadi kita cuma pada kita kena cek dululah, pastikanlah benda tu benar ke tak benar ke. Mengaibkan, tak aibkan dan sebagainya. Jadi kalau seandainya mengaibkan, mana kalau boleh kita nak tutuplah keaiban orang itu, sahabat itu kan. Kalau boleh kita janganlah benda itu terbuka macam tu. Cuma orang yang tak dibuka keaiban tadi kan, dia dah tahu dia salah, maka wajib pula dia bertaubat kepada Allah. Dia mesti bertaubat kepada Allah. Itu syarat dia lah. Syarat. Nanti kita lihat kemudian. Baik, yang kedua,
siapa yang menutup keburukan saudara seagamanya, nescaya Allah Ta'ala menutup keburukannya di hari kiamat kerana ganjaran yang disediakan sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Sesuai dengan ganjaran ataupun amalan yang dilakukan tadi, mana dia menutup kaiban kawan ataupun sahabat dia tadi. Cuma jangan kita hanya menutup kaiban tetapi kita tidak bagi nasihat. Tak boleh. Kita tutup kaiban dia, kita jangan dedahkan kaibannya, dalam masa yang sama kita kena bagi teguran lah. Teguran, nasihat kan, dan sebagainya. Mudah-mudahan dia boleh menerima teguran kita dan dia tidak akan mengulang semula lah perbuatan tersebut. Mana kalau dia ulang lagi perbuatan itu, maka bukan lagi tanggungjawab kita. Itu dah tanggungjawab pihak yang berkuasa pula, yang berwajib. Kerana pihak berkuasa biasanya dia akan mengambil tindakan melalui daripada aduan orang ramai. Itu kan ada tele aduan dan sebagainya. Benda-benda yang kadang-kadang diadukan oleh orang awam, benda itu kadang-kadang sampai kepada MB kan, Menteri Besar. MB bila tahu pula dia minta benda ni, dia ambil tindakan segera. Bila orang dah mengadu, kena ambil tindakan. Ataupun diadu kepada pihak berkuasa, KPP, Ketua Pengarah Bahagian Penguasa, tugas dia pula lah kena mengambil tindakan. Kadang orang kan email, ada juga kadang email di email pada pihak atas kan, mana bila email orang atas terima email, sudah tentu dia akan cari, orang kata berhubung dengan agensi yang berkenaan. Apa agensi berkenaan? Kita macam-macam ada agensi kan, mak kuasa kan, polis ada, okey, orang kata apa tu, KPDS yang KK kan, macam tu. Hawal pengguna pun ada, macam-macam. Kenaan dengan makanan pun ada juga. Mak kuasa dari segi makanan dia ada pula. Mak kuasa dari segi maksiat ada pula orang dia. Mak kuasa dari segi orang mencuri ada lagi. Mak kuasa dari segi orang berzina ada. Jabatan agama kan. Kemudian mau kasih dari segi macam ajaran-ajaran sesat, itu penjawatan agama. Dia tengoklah apa kesalahan yang berlaku di kalangan masyarakat tu, mana masing-masing ada penguasa-penguasa yang ditugaskan dan dimanahkan oleh dalam tuan negara lah. Baik, kemudian yang hadis kedua, hadis yang ke-72, kalau sebut dalam kitab ini dia kata wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul kullu ummati mu'afan illa al-muhajirin bukan muhajirin. Dia ada dua kalimat yang sama tu, hampir sama tapi berbeza. Satu muhajirin, dulu alif jim ra. Satu lagi mujahirin. Ini mujahirin. Jim dulu, jim alif hara. Dia asal daripada perkataan jahara. Jahara ni menzahirkan. Macam tu. Menghebahkan, menzahirkan. Satu lagi tu yang muhajirin, orang yang berhijrah. Al-muhajirin man hajara ma nahallahu anhu kan. Al-muslimun man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu orang yang sejahtera lah orang lain pada perbuatan tangan dia dan juga lidah dia. Sedangkan orang berhijrah itu orang yang menahan diri pada melakukan maksiat. Man hajara ma nahallahu anhu kan. Itu satu hadis berkenaan dengan hijrah. Yang ini bukan hijrah, ni mujahirin. Mujahirin ni orang yang asalnya dia buat dosa tu secara sembunyi, lepas tu dia menzahirkan pada orang ramai macam tu. Okey. Jadi apa kata Nabi? Dia kata kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap daripada umat aku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirin. Jim dulu, bukan jim dulu. Jim alif hara. Ya mujahirin mana orang yang menzahirkan dia punya keburukan dia. Wa innal mujaharah ayya'mala rajulu bil laili amalan summa yusbihu wa qad satarallahu alaihi fayaqulu ya fulan amiltu bakhirah kaza wa kaza.
Dan sesungguhnya orang yang mujahirin tadi, mujaharah ini, iaitulah orang yang melakukan, iaitulah seorang lelaki yang melakukan satu amalan pada waktu malam, summa yusbih, kemudian pada berpagi-pagi, qad satarallahu, Allah Ta'ala sungguh telah menutup akan keaiban dia, kan? Fayaqulu, lalu dia berkata, ya fulan, wahai si fulan, amiltu bahirah kaza wa kaza. Dia kata, malam tadi aku dah buat begini-begini. Dia kata, malam tadi aku telah buat maksiat. Malam tadi aku telah berzina. Malam tadi aku buat, aku kata bromen dah, silakan. Mana benda yang tak elok, ataupun tadi aku dah mencuri. Pada mula Allah Ta'ala dah tutup keaiban dia, tapi dia sendiri yang buka. Individu itu sendiri yang membuka dia punya keaiban tadi, diceritakan pada orang ramai. Waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahu alaih. Gitu. Jadi dia kata apa? Orang tadi semalam-malaman telah ditutupi celaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi berpagi-pagi dia membuka tutupannya ke atas diri dia sendiri, tuan-tuan. Dia buka keaiban dia, kesalahan dia sendiri. Masya-Allah, tuan-tuan. Jadi ada makna golongan yang beginilah, ada golongan begini. Macam tu. Kebiasaannya di kalangan manusia ni, kebiasaannya kalau dia dah buat silap, buat salah, biasanya orang dia tak akan cerita keaiban dia. Dia tak akan cerita ke orang kan. Dia kalau boleh nak sembunyi-sembunyilah gitu. Jaranglah kita jumpa orang nak cerita kelemahan, kesalahan dia. Kalau disebut dalam syarah dia kata, al-mujahiruna allazi yajharuna bil ma'asi yanqasimu ila qismaini. Orang-orang yang menzahirkan maksiat tadi terbagi pada dua bahagi. Orang-orang yang mujahirin ni, orang yang menzahirkan kan kemaksiatan ini terbagi pada dua. Pertama, ayyamalal maksiat wa huwa mujahirun biha. Faya'lamuha amaman nas wa hum yanzuruna ilaih. Haza la syakka annahu ghairu mu'afan wa huwa minal mujahirin li'annahu jara ala nafsihi wail wa jara'u ala ghairi aidan. Dia kata yang pertama, bahawa dia seorang tadi, bahawa beramallah seorang tadi akan maksiat, dan dia ni termasuk orang yang mujahirin, orang yang menzahirkan maksiat dia kan. Kemudian diketahui oleh manusia akan maksiat dia lakukan tadi. Kemudian wa hum yanzurun, dan manusia pun melihat pada dia, manusia pun memandang pada dia lah tentang maksiat yang dia buat tadi. Haza la syakka annahu ghairu mu'afan. Kalau orang macam ni, tuan-tuan, orang ni memang tidak syak lagi. Dia ni golongan yang tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa minal mujahirin, dan dia ni termasuk di kalangan orang yang mujahirin tadi. Orang yang menzahirkan dia punya maksiat tadi. Kenapa? Li'annahu jara 'ala nafsi wil. Kenapa? Kerana dia sendiri yang menempah akan neraka. Kan? Dia sendiri yang menempah akan, orang kata wil ni mana kecelakaan. Dia sendiri yang tempah. Dia suka kalau orang ni, orang kata nampak keaiban yang daripada dia. Dia malas baru di kalangan manusia ni pula dia seronok. Kalau dia buat benda yang tak elok tu, orang pandang pada dia, dia seronok lah. Mana dia akan dapat nama kan. Dia jadi glamour lah macam tu. Ada orang macam tu, dia jadi glamour. Dia suka kalau orang pandang pada dia bila dia buat satu kesalahan, maksiat dia, dan orang akan fokus pada dia lah macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat malal maksiyah fil baiti bil khafa bihaisu la yarahu ahadun. Yang kedua, bahawa seorang tadi beramalkan maksiat, melakukan maksiat dalam rumah. Dalam rumah, kemudian fil khafa, dalam keadaan tersembunyi, bihaisu la yarahu ahadun, dengan sekira-kira tak ada siapa pun melihat akan dia. Fa iza asbaha, kemudian apabila dia berpagi-pagi, zikru ma fa'alun nas, maka dia menyebut akan apa yang dilakukan tadi kepada manusia. Lalu maknanya dia menghinakan dirinya sesudah Allah Ta'ala menutup akan keaiban dia. Fakul wahidan minhuma ghairu mu'afan, dan tiap-tiap daripada dua ni Allah Ta'ala tidak maafkan. Allah Ta'ala tak akan maafkan dia. Macam tu. Maknanya dia sendiri mendedahkan keaiban dirinya. Jadi maknanya pada asalnya manusia ni, tuan-tuan, termasuk di kalangan golongan mu'afan tadi. Nabi kata kullu ummati mu'afan, setiap umat aku ni dimaafkan.
illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahirin tadilah. Mana mujahirin tadi? Orang yang beramal waktu malam, kan, dengan satu amalan kejahatan, keburukan. Lepas itu berpagi-pagi Allah Ta'ala dah tutup kaipan dia. Tiba-tiba dia kata, aku malam tadi dah buat benda ni. Aku dah buat benda ni, benda tak elok ni aku dah buat malam tadi dah. Aku dah curi barang dia, aku dah rompak, aku dah bunuh orang tu dan sebagainya. Dia kata, amil tu bakhirah kaza wa kaza. Dan Allah Ta'ala tutup kaipan dia malam tadi. Siang tadi dia sendiri yang buka. Sendiri buka. Jadi dia tak termasuk di kalangan golongan mu'afan tadi lah. Golongan yang dimaafkan oleh Allah SWT. Dia tak masuk. Jadi mana dia termasuk golongan tidak dimaafkan lah Allah Ta'ala. Mana sini yang buka. Sebab ada golongan yang begitu. Dia rasa macam seronok lah. Dia seronok nanti. Wah, jadi orang akan puji dia. Wah, hebatlah kau, dia kata. Berani kau, dia kata. Kan? Tapi semangat kau kan. Bagus. Apa lagi mungkin dia ada ketua pula. Dia ada ketua pula kan. Ketua kata, wah bagus. Kan? Macam ni lah orang yang aku cari ni. Kalau macam ni kau akan dapat lawan besar lah. Aku akan naik pangkat kau. Naikkan pangkat. Dapat pula pangkat pula tuan. Macam tu. Macam syaitan lah. Syaitan yang berdialog kan. Kan syaitan pernah berdialog dengan dia punya tentera dia. Mana-mana yang orang kata boleh melakukan tugas yang besar, maka dia akan mendapat kedudukan yang besar di segi syaitan, di sisi iblis. Sebab syaitan iblis ni dia ada bala tentera dia. Dia ada pesuruh-pesuruh dia. Jadi mana-mana pesuruhnya yang hebat-hebat, kerja keras ni, contohnya mampu memisahkan orang, menceraikan rumah tangga orang. Laki-laki suami isteri boleh bercerai. Kalau yang hanya sekadar melagakan suami isteri saja tanpa bercerai, ini pangkat dia kurang sikit lah. Mana-mana iblis tentera tadi yang mampu memisahkan suami isteri ni sampai bercerai, jadi orang kata, iblis kata, kau lagi hebat, aku akan bagi kau pangkat lagi besar. Kan? Macam tu. Dia suka lawak macam tu. Sebab ada golongan begitu memang dia suka lah dapat nama, kan, dapat jawatan, pangkat dan sebagainya. Apakah pengajaran pada hari ini tuan-tuan? Pertama, amaran dan celaan keras daripada Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menunjuk-nunjuk perbuatan dosanya kepada orang lain. Amaran dan celaan keras daripada baginda Rasulullah SAW terhadap orang yang menunjuk-nunjuk, ditunjuk-tunjukkan ataupun disebut-sebut lah, sebut-sebut dia punya dosa dan maksiat tadi, supaya orang kata fokus pada dia. Orang fokus pada dia, orang puji dia sebagainya kan, tapi sebenarnya dia berdosa. Baik, kemudian yang kedua, orang Islam yang telah terlanjur melakukan dosa dilarang daripada membuat hebahan supaya diketahui oleh orang lain, dan dinasihatkan supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang telah buat maksiat dan keadaan tersembunyi, tak ada siapa pun yang tahu, kemudian timbullah penyesalan pada dia lah. Jadi dosa dan kesalahan tadi janganlah cerita ke orang lain. Jangan dicerita ke orang lain. Taklah disembunyikan. Kecuali lah kalau seandainya di depan hakim tu lain lah. Depan hakim kan. Sebab hakim pun bila nak buat keputusan pun dia nak dengarkan keterangan. Lepas itu pula ada pula saksi. Hakim panggil saksi. Kalau kes bunuh tu pula banyaklah saksi-saksi yang kena dipanggil. Kes zina pun je tu juga. Banyak saksi yang dipanggil untuk memastikan benda tadi. Jadi hakim perlu mendengar keterangan. Macam tu. Al-bainatu al-mudda'i wal yaminu ala man ankara. Kan? Al-bainatu alal mudda'i, mana saksi, bukti ataupun saksi, keterangan itu daripada orang yang mendakwa, sedangkan sumpah itu pada orang yang mengingkari pendakwaan tadi. Baik, kemudian yang ketiga, melakukan maksiat secara terang-terangan dan berbangga dengannya menunjukkan bahawa seorang itu memandang remeh. Dia pandang remeh dan memperkecilkan agama Islam. Jadi merendah-rendahkan hak Allah Ta'ala dan Rasulnya serta menghina golongan yang soleh. Macam tu. Jadi siapa yang melakukan maksiat secara terang-terangan tadi dan bangga pula. Tadi yang tersembunyi kan, dia ada dua tu. Satu yang tersembunyi buat maksiat,
Satu lagi memang dia suka buat terang-terangan di depan orang. Malahan ada pula mencapar pula, kerana ada jenis mencapar pokok kuasa tu. Kalau kau berani tangkap, tangkap dia kan. Cerita. Kau berani tangkap lah. Sebab orang biar orang maksiat ni biasanya kan sama ada di lapangan ataupun di hotel-hotel ke dan sebagainya kan. Orang tak buat maksiat di rumah. Ada juga orang maksiat di rumah tapi tak ramai lah. Banyak orang maksiat kat luar. Kat hotel, kat resort, tempat-tempat pelancongan. Kan? Mereka akan menyewa ke tempat tu. Kan? Kat masa Covid ni tuan, dengan kata waktu Covid ni pun ada juga orang berkhalwat. Walaupun tak boleh rentah negeri tu kan, ada juga orang berkhalwat. Perduaan kan. Tak tahulah macam mana dia boleh terlepas. Terlepas tuan. Yalah orang kata bila dah nafsu kan, nafsu yang tak boleh kata kontrol dan kawan dan sebagainya, maka akhirnya dia akan berjanji dengan pasangan dia, kita bertemu di tempat-tempat sekian. Tak kisahlah Covid ke apa sebab tak kisah. Kalau Covid kan dua-dua lah kena. Jangan pandai pula cakap tu. Kalau dua kan, kita lah dua-dua lah kena kalau kena Covid gitu. Baik. Jadi melakukan maksiat cara terang-terangan dan berbangga dengan menunjukkannya bahawa seorang itu memandang remeh dan mempercikkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi rendahkan hak Allah Taala dan Rasulnya serta menghina golongan orang-orang yang soleh, para ahli ulama dan sebagainya. Sudah tentu mereka diperhinakan. Itu bagi golongan-golongan yang suka mendedahkan keaiban mereka, kata mempelopori pula kan, mempopularkan pula kan, mempopularkan dia punya maksiat itu. Sehingga orang kata orang yang tak terpengaruh, sehingga orang yang ada orang kalau yang terpengaruh lah dengan maksiat-maksiat dilakukan tadi. Dan mereka pula orang kata menyokong pula tuan. Ada pula jadi menyokong tu. Maksiat telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkenaan tadi. Dia kata Islam ni susah. Dia kata tu tak boleh, ni tak boleh, ni haram, tu haram. Apa yang tak haram dia? Dia nak sukalah bebas macam tu je kan. Bila ada kata haram-haram ni, dia kata ni dah mengkontrol lah, mengkontrol diri dia. Dia tak boleh buat benda yang apa yang dia nak, tak boleh buat macam tu. Okey tuan-tuan, dua hadis lah kita dapat kongsi pada malam ni, insya-Allah. Akan datang kita masuk hadis yang seterusnya. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza zanatil ammah fatabayyana zanaha falyajlidha al-hadda. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'am. Cukup sekadar tu perbincangan malam ni. Saya buka soalan, ada soalan? Terus saya tutup, ada? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana wa al-arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Duduk.